والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tengok di muka 15. Sekat mana bawah ni kita kata mana wadukhuluha dah. Wadukhuluha bil yumna ma'a tanzifi na'laihi kharijaha. Kata musannif rahimahullah wadukhuluha ni atau pada al-masyu lagi ni, atau pada al-masyu ilaiha dulu. Jadi katanya fayut, seolah kata fayutlabu, maka dituntut, disuruh, dituntut daripada orang tu, orang yang datang ke masjid, dituntut dukhuluha, ni masuk le adab dia ni, dituntut akan masuk padanya, dukhuluhu fiha. Nah, takdir lagu tu kerana ha tu kira orang panggil min babil hasfi wal isan tu, asalnya dukhuluhu fiha, dukhuluhu fiha, kena wakil lagu tu, ha tu bukan maf'ul. Dan dituntut akan masuk oleh seorang itu ke dalamnya, harujuk kepada al-masajid. Tuntut masuk, suruh kita masuk dalam masjid. Dukhul tu takluk pada dukhul bil yumna, bir rijlil yumna, rijli dengan kaki yang kanan, dengan kaki kanan masuk ke dalam masjid dengan kaki yang kanan. Kaki kanan, yumna tu muannah tu, ya rijlu tu hukum muannah. Kalau muzakkar kena yamin, kalau muannah yumna, tengok keadaan. Kalau tangan hukum muannah. Olehkan dalam tubuh badan kita anggota mana hopesing ada dua ni, so dia tu muannah belaka. Tengok yadun, yadan, dua tangan. Yadun tu muannah. Rijlun ada dua belah. Rijlun tu muannah. Tu. Kalau pesing so, famun mulut muzakkar. Ainun, ainun mata, dua belah mata, maka sebelah tu kira muannah. Ainun, ainun hukum muannah. Tu golek lagu tu dalam badan kita ni. Cara cek, kalau cara nak cek tu mudah ya. Maka dia kata masuk olehnya dengan tangan, dengan kaki kanan. Jakoh masuk kaki kanan. Kita tak gaduh-gaduh ikut si, gerung-gerung lompat masuk. Tak kira dah. Masuk dengan kaki kanan. Ni bukan kata masjid saja, kalau bala kita pun masuk lebar takrim dah ke, masuk dalam lebar mulia. Benda mulia ni kena wak ni dobek cara umum. Kalau benda mulia wak kok kanan, kalau benda tu ada menyakiti tak comel wak lek kiri. Tu dobek cara umum dah tu. Tak mesti kena masjid, bala pun supa. Bala tempat semayang mana pun supa je. Kira masuk lebar takrim. Babul takrim. Sehingga Allah bersuara tu ya
Dia kata, mulanya pakai je. Ni kita pakai leki dah. Dia pakai je leki. Dia kata, pakai je ni buat tengok masa ni. Benda molek ni. Tak boleh kena pakai kanan. Dia pakai kanan. Mula masa tu. Dia pakai kanan. Kita lekat back up pakai kiri dah je. Tak gitu ke? Tu. Adapun teaching ni warid Nabi pakai dua-dua lek ni. Dia pakai teka-teka ni. Dia pakai ni. Warid mari. Habis situ. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumih, maka kita masuk dengan kaki kanan. Dukhun tu takluk pada dukhun ma'a tanzifi na'laihi. Masuk serta tanzif serta membersih na'laihi akan dua kasut baginya, bagi seorang. Membersih akan dua kasut, dua selipar lah kalau kita kan, na'lai kita ni selipar kita. Dua selipar kita. Tu. Habis itu kita kena bersih dua selipar kita. Kena bersih dua selipar. Tangzib tu takluk kharijaha, pada sebelah luarnya, luar bagi masjid. Kharijah tu bina atas nasa atau rupa zorah. Kharijaha, pada sebelah luarnya bagi al-masajid. Kita kena bersih selipar lek luar. Tapi kaitlah tu masalah bersih ni orang dulu. Masjid Nabawi dulu dia tak ada seming, dia pasing-pasing. Sahabat masuk lipar gitu je. Masuk dalam masjid, masuk dengan kasut. Mayan kasut gitu je. Tapi kasut yang bersih. Kasut yang bersih, selipar yang bersih dalam masjid ni dengan pasir. Masuk learning ni tak boleh dah dengan hema dengan gapo masuk dengan selipar ni macam-macam dah kena buai mula lagi dah. Ni takdir kata nak buat masuk juga selipar, nak taruh dalam, kita kena tanzib molek. Nak bersih molek. Masa dulu tu pakar masuk lalu dah. Maka sini tanzib ni kita kata jadi iza lam yakhla'huma lah. Idza lam yaqla'huma tu tangzib tu, apabila tidak mencabut ia seorang akan kedua. Lam yakhla', tidak mencabut akan kedua-dua kasut tu. Kalau tak saya cabut, kena bersih di luar. Jangan bawa gini tarik gapo lekat banyak. Haram bawa gi masuk dalam keadaan najis gitu, haram. Tu. Tu tak boleh. Tak boleh. Kena tanzib dek luar. Lebih lagi masa dulu sahabat masuk dengan kasut je. Tu Nabi pun ada tekakah. Masuk dengan kasut je. Masuk dengan kasut dalam masjid. Kalau masjid Nabawi dulu je pasir. Maka adab dia kena bersih dululah di luar. Kita ni pakai tak bersih dah, pakai tok luar tu selalu dah. Muka tak lewat masuk dalam ni. Nampak tu dah. Tanzifin alaihi kharijaha. Jaga molek. Wa qawluhu inda dukhuli, atap kepada al-masyu tu lagi tu. Semua atap pada al-masyu. Yang kena baca yutlabu semua. Jadi wa yutlabu, dan dituntut pula. Ni adab juga. Dituntut qawluhu akan berkata oleh asyaksi seorang hak nak masuk masjid tu, dituntut disunat dia berkata. Kaulu tu idafah kaulu kepada hu, idafah masdar ke fa'il tu, bukan kaulu dengan mana maqulu dak tu. Nak di masdar, nak di makna masdar tu, nak fa'il yutlabu. Dituntut berkata olehnya, berkata ingdad dukhun, berkata ketika masuk. Ketika masuk pada masjid itulah ad-dukhuli ay fiha lah, fil masajid. Jadi tuntut kita baca ketika kita masuk ke masjid, baca kana? Maqulun kau bagi qauluhu. Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Baca hak ni. Baca hak ni. Ini sabit hadis mari. Riwayat Muslim dan Abu Daud. Nabi baca lagu tu bila masuk ke dalam masjid. Nabi katakan, Allahumma ftahli, ya Allah, iftah, hendak buka oleh engkau ya Allah, li bagi aku. Bukalah bagi aku. Buka gapo? Abwaba, akan segala pintu-pintu rahmatika, bagi rahmat engkau.
bukalah pintu-pintu bagi rahmatmu ya Allah. Pintu sejid buka dah, tapi pintu rahmat tu tak tahu lagi, minta uya buka. Minta uya buka. Pintu sejid dah buka dah, kita jaka masuk gitu. Tapi dia Tuhan buka pintu rahmat dia, Allah dapat ampunlah kitanya. Tu tak sia-sia dah datang ke masjid ni, tak sia-sia. Sebab tu kena usaha lah. Kaki kanan kena masuk kida. Kalau masuk kiri kau tak kena. Wasa-wasa nak supaya nak tubik semula. Kalau jakah pergi dengan terlupa, wasa nak tubik semula, wasa nak masuk dengan kanan juru. Pergi wasa lagu tu. Ni tak ada wasa apa. Tubik masjid pun tak ada wasa apa. Tak ada wasa apa dimula lagi dah. Nak kira. Cara tak selipar. Tu bila tubik masjid, tubik kaki kiri. Kalau selipar ada depan tu, buat lagu mana? Pakai selipar, pakai kaki mana dulu? Kanan dulu. Bila tubik masjid, tubik dengan kaki kiri. Lagu mana selipar duduk? Ni selipar duduk gini. Kalau selipar duduk luar, je tak dua gitu dah. Luar masjid. Molek pintu masjid, kita buka. Allahumma Allah. Kita nak tubik masjid, tubik dengan kaki kiri. Maka jijak di atas selipar kiri kita tu. Jangan pakai lagi. Jijak atas selipar kiri kita dan mula pakai selipar kanan, barulah pakai kiri. Ni pakai ikut dia. Ataupun bakal lek kanan, masa sudah lek kanan, tubik ke kanan pula. Tubik kiri, jijak dulu, lepas tu pakai. Tu cara dia. Cara dia. Kerana pakai selipar masuk lebak takrim, masuk lebak mulia. Kena mula dengan kanan, tubik masjid kiri. Lagu tu. Jadi tu apa tahu lagi selipar yang tak siap dah, pakai paling wis siap dah, senang lagi. Kena jaga situ, benda sikit-sikit pun jangan main. Hak sikit ni, hak tarik rahmat Tuhan ni, kita tak tahu kata hak sikit hak mana Tuhan kesian belah kita. Tengok orang tu dari hadis sahih sebut, dia masuk syurga kipa. Kia minum air kehening je. Allah Taala masa kesian ke dia orang. Ya turun le laga yang minum air naik mari napa hening duk atas atlet atas. Hening nak turun tak leh. Duk ngang lapar. Ya turun ambil selipar dia, ambil kasut dia pergi cebok air hening minum pula. Lepas pada tu mati dia. Allah Taala masuk syurga orang. Dengan sebab apa? Sebab minum air kehening. Lepas tu kalau kira sikit sangat ya tu. Sikit sangat. Tapi di punca kih tu hai kesia belah. Kita tak tahu hak mana. Wak belaka hak sikit-sikit tu. Boleh ada hak tu ya kesia kitanya. Ni kita duk buat semua dah. Ni masa tak apa sikit-sikit ya tak apa. Bila lama-lama jadi banyak engkau sikit, hak ni sikit, susuknya ni banyak pula tinggal. Tak apa sunat ya. Tak apa sunat je. Tak apa sebenarnya akhirnya tak ada apa, liting. Tu. Habis itu. Baca dah, wa ada'u tahiyyatil masjidi, atop kepada al-masjid tu lagi tu. Fayutlabu, maka dituntut pula. Dituntut, disunat. Hak ni kalau kita kira adab dia. Dituntut bila kita masuk masjid, dituntut ada'u tahiyyati. Ada'u salati tahiyyatil masjidi. Menunai, tunai, kerja akan sembahyang. Sembahyang apa? Tahiyyatil masjid. Sembahyang untuk hormat akan masjid. Tahiyyat ni hormat. Salati tahiyyatil masjidi. Semaya untuk menghormati masjid. Ini sunat. Kita maklum dah. Tahu saja. Tahu kata sunat. Tapi waktu teka-teka. Bokelah ramai-ramai kali. Ada tahiyyatil masjid. Sepagi semai banyak kadang-kadang. Molek lagu tu kita naik ke masjid. Sementara tunggu banyak tu, ni duduk kat luar, duduk kecek buah-buah. Masuklah masjid, maya tahiyatul masjid duduk. Jangan masuk duduk buah pula lah masjid. Allah. Jadi tak berjuruh pula dah. Tok pakit. Moleknya gitu weh. Pergi banyak masjid mana weh. Masuklah masjid, maya tahiyatul masjid berlaku. Oh, masya-Allah. Tok pakit Allah. Tu. Tapi kena pakat buat belakang ni kawan sore semalu pun dah. Tu.
Tapi jangan malu pun dia kita nak buat tu ikhlas kerana Allah Taala malu. Apa kau kan? Maka tahiyatul masjid dulu. Sunat ni, sunat. Tapi kena kaitlah mazhab kita Syafi'i ni. Ya ada tahiyatul masjid ai ada tu qablal julus. Buat kita. Ada tahiyatul masjid ni ada tu ai qablal julusi. Qablal julusi. Tu dia. Lepas tu tulis lagi. Wa idza jalasa qabla at-tahiyyati wa idza jalasa qabla at-tahiyyati fatathu. Gitu. Ya kena tahiyatul masjid tu sebelum daripada duduk. Jangan duduk lagi. Jangan duduk lagi dalam masjid. Tahiyatul masjid dulu. Pak kalau gidok dah. Lagu mana? Wa idza jalasa, dan apabila duduk, telah duduk ia seorang itu. Qabla tahiyyati, duduk sebelum daripada semaya tahiyatul masjid. Gi duduk dah. Fatathu nastaya, luput ia semaya tahiyatul masjid tu, hu akan dia luput dah. Mana tak ada fadilat tahiyah dah. Tak dituntut sunat kita semaya dah. Dah duduk dah. Tu mazhab kita Syafi'i. Mazhab Imam Malik tak apa. Mazhab Imam Malik tu luput. Maknanya makruh ya duduk tu. Kalau duduk dah, bangun semaya tahiyatul boleh. Mak kita Syafi'i dah duduk dah, luput fadilat tu dah. Luput sunat tu dah. Tak apalah. Tak kena maya dah. Kerana berdasar dengan hadis Nabi kata idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Dalam hadis sebut jangan duduk lagi sehingga dia semaya 2 rakaat dulu. Kena maya. Masuk pergi. Berarti makruh duduk. Kita masuk masjid, pak, masa nak duduk selalu apa hukum? Hukumnya makruh. Sunat kita tahiyah dulu. Makruh. Situ sama kita dengan mazhab. Bila lagi duduk dah, tak disunat lagi dah bangun tahiyatul masjid. Kerana luput dah. Orang panggil luput masa dia dah. Luput masa dia dah. Tu. Tu kena duduk semaya tahiyah malat. Nampak tu dah? Boleh. Habis itu. Tapi di sini mazhab kita Syafi'i lah. Mazhab lain tu dia mau boleh lagi. Imam Malik tu, Imam Malik boleh lagi. Mazhab kita Syafi'i ni maknanya luput dah tu fadilat dia tu. Maka tuntut kita tahiyatul masjid dulu. Tu hormat dia. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Tu. Habis. Tapi kalau dia mau duk qomat dah, kena maya lalu. Jangan duk maya tahiyatun dah ni. Tahiyah dulu, nak berjuruh tak kena tepat. Pakai jemaah. Pakai gi turut jemaah. Teka tu makruh pula tahiyahnya. Bahkan semaya tu jadi tahiyah dah. Semaya jemaah sendiri tu dikira tahiyah wi dah. Tapi pahala tahiyah sendiri dah. Mun tak kena maya tahiyah dah, pakai maya jemaah nggih. Tu. Habis itu wa taslimu, atop kepada bawah, atop kepada al-masyu lagi. Dan dituntut disuruhkan kita lagi ketika kita masuk masjid ni at-taslimu. Ifat yang belakang tu dituntut taslim. Apa dia taslim? Memberi salam. Tuntut kita beri salam. At-taslim tu ai qabla ad-dukhul, sebelum daripada masuk. Qabla ad-dukhuli, belum pada kita masuk kita bisa assalamualaikum, wisalah. Wisalah dulu. Tapi ni masalahnya kalau kita masuk masjid, lepas tu orang duduk renung ni, tengah tu orang ramai. Jadi kalau kita wisalah sini, dia mau tak dengar ni puak tu. Lepas tu lagu mana? Nak wisalah teka mana? Di situ tu disunat kita tahiyah dulu. Mai tahiyah tu masjid dulu. Lepas tu lepas tahiyah dah barulah masuk temu assalamualaikum ke puak tu. Nampak tu dah? Kalau puak you duduk tepi dah, tepi pintu dah. Assalamualaikum. Tak apa. Assalamualaikum. Lepas tu masuk pergi tahiyah. Nampak tu dah? Tapi kalau mereka duduk tengah, kita mai tahiyah tu masjid dulu.
Tu batulah assalamualaikum. Tu kerana ada sahabat kan, ada seorang mari temu Nabi, dia tak tahiyah lagi, dia mari jumpa Nabi, bagi salam ke Nabi. Nabi kata, "Gih, semaya dulu rakaat." Ada kata, "Irji' fa salli raka'atain." Nabi kata, "Gih, semaya dulu." Dia masuk temu lalu. Assalamualaikum. Nabi suruh pergi semaya dulu. Maka ulama kata, situ dalil kata disunat kita tahiyah dulu belum pada wisalah. Maka kita tahiyah dulu, semai tahiyah tu masjid dulu siap, lepas tu kau masih jumpa assalamualaikum, tu wisalat. Tembung siapa dia wisalat orang tu. Nampak tu dah. Fayutlabu at-taslim, memberi salam walau khalan masjidu minan nas sekalipun. Tu dia. Walau khala, wow tu ghaiyah. Ghaiyah tu lau lil ghaiyah tu. Tu ghaiyah mana ni? Ghaiyah mana? Ghaiyah kepada yutlabu, bergantung dengan at-taslim. Soalan kata ghaiyah pada yutlabu taslim. Tak lagi gitu sini. Tak ada gitu sini. Ghaiyah pada yutlabu at-taslim. Tu. Ghaiyah situ. Ghaiyah ni apa ghaiyah? Maksudkan, menghabisi. Nak masuk dah, sehukum dah. Lagu mana tengok? Fayutlabut taslim, maka dituntutkan memberi salam. Sunat wisalah weh. Dituntut beri salam tu walau dan sekalipun jikalau tu habislah sulah. Sekalipun jikalau khalan masjidu, sunyilah oleh masjid itu, sunyi minan nasi, daripada manusia. Sekalipun sunyi kosong masjid daripada orang, tak ada orang serabut, sekalipun dituntut kita wisalah. Tak ada orang li wisalah ke pio. Sunat juga supaya rumah juga weh. Supaya rumah juga. Hak ni kiyah di atas rumah. Kerana dalam hadis tu sebut masalah rumah ya. Nabi suruh baca wisalah juga. Walaupun rumah kita tak ada orang, Nabi suruh wisalah juga. Lepas tu maka masjid aula lagi. Masjid aula lagi lah. Kalau kira tak ada orang. Habis itu, maka kata dia walau khalan masjid, dan jikalau sunyilah oleh masjid itu daripada manusia sekalipun. Sekalipun. Lagu mana? Kalau kita nak tafrek lagi. Nak tafrek juga. Nak buat jawab bagi lau tu. Walau khalan masjidu minan nas sekalipun ai. Lagu mana? Lagu mana? Tafrek dia ataupun jawab bagi lau mahzuf. Ya lau ghayah ni kira jawab yang mahzuf dah. Kena kepada benda hak ya ghayah tu dah. Nak kata kena ai fayutlabu, takdir lah ni. Fayutlabu minhu at-taslim, maka dituntut daripada seorang itu memberi salam. Tapi kena tulis tambah bi ayyakula, taswir lagi. Bi ayyakula assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Hak ni dalam Azkar Nawawi, Imam Nawawi ada. Dia kata hak ni kalau dalam rumah kita pun tak ada orang, masuk dalam rumah kita, buka pintu tak ada orang, kita tahu muka kita pergi nak koci, kita duduk tak ada orang rumah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nak tak pondok kita, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Masuk dalam masjid tak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tu salam dia. Apa tak reti, assalamualaikum tak apa. Susuk tak reti dah. Nampak malah berdoa nak ngapa ke? Assalamu alayna wa ala ibadillahis as-salihin. Baca hak tu. Naik tak apa nak ke? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ni golik ke pondok kita tak ada orang dah. Nak baca hak ni. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin.
Ni assalamualaikum, betul bunyi. Waalaikumsalam. Ha tu. Sipel lari. Tu. Habis itu. Kemudian kata dia, maka dituntut. Dituntut. Sebab apa? Dituntut juga li'annahu ni lam ni ilat kepada yutlabu yang mahzuf saat ni tu, ilat bagi tafrad yang mahzuf tu saat ni tu. Kita hazah dah, kita takdir mari fa yutlabu minhu at-taslim, maka dituntut daripadanya memberi salam. Kerana apa dituntut juga memberi salam dalam keadaan tidak ada orang seorang pun kena salam juga? Li'annahu, kerana bahwasanya al-masjid, bahwasanya masjid itu la yakhlu, tidak sunyi ia al-masjidu, tidak sunyi minal jinni wal malaikati, tidak sunyi daripada jin yang soleh, jenis soleh, al-mu'min, wal malaikati, dan malaikat, malaikat yang mulia. Semua ada dalam masjid juga ada. Malaikat tu cakap dah. Tu jin-jin tu pun buat amalan juga, jin yang soleh tu buat amalan juga. Tu habis sebab tu di makruh tu kita tidur di sah mula-mula tu masjid tu kan, sah pertama kita duduk sah pertama tu, orang nak pergi semaya, ada dia mau mari malam-malam, dia mau nak semaya ke apa di sah pertama tu, tidur kat belakang-belakang tu sikit. Ni tidur kat atas, kadang ada jin nak mari buat amalan. Heret ke dia. Abah duk tidur tengah kubur. Kerana ni? Usung dia. Ada agak berlaku. Usung di perut dia. Tidur tak kena lagu, mari tidur ikut tempat orang buat ibadat. Tu ada agak berlaku. Orang duk khabar tengah kubur tepi sejik tu lah. Khabar-khabar tidur tengah kubur tu dah. Tu berlaku dia mau cerita ni, dia mau cerita. Tu maka tak sunyi daripada jin dan malaikat. Tapi ni ilat ni sebenarnya dia bukan ilat apa sangat dah ni. Dia kalau ilat hak ulama kira semua dia ada ayat Quran, tak ingat saya dah tu. Apa dia ayat Quran ke apa? Bukan ilat ni kalau ulama sebutlah kitab-kitab ni. Dituntut kita wisalah juga dalam rumah kita hak tak ada orang, dalam masjid hak tak ada orang. Kerana apa? Jangan wayak ilat ni saja. Ilat ni tu nombor 2, nombor 3 dah. Ilah asal sekalinya ayat Quran. Allah Taala suruh wisalah juga. Allah Taala suruh wisalah. Tapi tak ingat ayat tu dah. Tu. Li'annahu la yaqlu minal jinni wal malaikati. Sekat tu. Wal julusu biniyati taqarrubi, atau kepada al-masyu lagi. Dan dituntut al-julus, dituntut duduk pada masjid tu, al-julusu fiha, dituntut duduk di dalam masjid itu. Duduk tak lu biniyatit taqarrubi, duduk dengan meniat taqarrub, berdamping diri kepada Allah, mendekati diri kepada Allah. Taqarrub, mendekat diri kepada Allah, mendekati diri dan hati kepada Allah. At-taqarrub ai ilallah. Ni lafaz biniyat taqarrub isyarat kepada i'tikaf. I'tikaf ni dah ni al-julusu biniyat taqarrub tu tak ada i'tikaf dah tu. Tak ada i'tikaf dah tu. Kita duduk dengan niat nak dekati diri dengan Tuhan. I'tikaf dah tu. Saja aku i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala tu. Nak duk tenang diri dah. Duk mendamping diri dengan Tuhan. Lepas pada ni i'tikaf waktu baik teresak main-main. Tu. Tak hasil maksud niat pula. Niat nak mendamping diri. Zikir, tenang hati. Pejam mata boleh 5 minit. Fikir, tengok. Tinggal kesibukan dunia setah. Duk kerja mau berat-berat tu. Masa nak tenang jiwa sikit, ingat kepada balasan akhirat, ingat kepada Allah. Ambil masa 5 minit, 10 minit, duduk dalam masjid. Nak berdamping kepada Tuhan. Tu julu dia panggil i'tikaf ni. Habis itu, tu sunat dia i'tikaf kita. Sunat i'tikaf. Tu. Habis tu dalam mazhab kita Syafi'i ni, sunat kita masuk dalam masjid dalam keadaan berwuduk.
Ni tak royak sini. Kena ada ais maya masuk. Makruh kita masuk dalam leher tak ada ais maya. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam tak ada ais maya nak tahiyah tak boleh. Nak tahiyah tak boleh. Tapi takdir kata, ni Imam Ghazali sebut, takdir kata lalu juga lah Ihya kata. Lalu juga. Tak ada arah. Moga terpaksa nak lalu juga masjid. Lepas tu tak ais maya. Ya masuk. Kena masuk masjid. Ambil barang. Tapi kita tak ada ais maya lagi. Masuk tu, disuruh kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Boleh 3-4 kali. Untuk wisama tini berat dengan tahiyah. Yang hidup saja-saja gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Tak ada ais maya tu. Tak ada ais maya tu. Kalau ada ais maya tu tutup kita tahiyah lah. Tahiyatul masjid. Nampak tu dah? Tu niat taqarrub kepada Allah wa muraqabatullah taala atau kepada al-masyu, dan dituntut kita muraqabah, mengintai-ngintai hati, muraqabatul qalbi lillah. Salah kata tu. Muraqabatullah yani muraqabatun qalbi lillahi. Salah kata. Dan muraqabah, mengintai-ngintai. Apa makna mengintai-ngintai? Hati sentiasa ingat, hati sentiasa mengita. Ngita hati, bukan ngita mata. Mata penjai tak apa, tapi hati dia mengita. Ngita ke apa? Lillah, bagi Allah Ta'ala, akan Allah Ta'ala. Ngita ke Tuhan, yakni sentiasa ingat kata Allah melihat kita. Tu muraqabah. Sentiasa ingat kata Allah melihat kita. Kita dah ingat kata dia duk tengok kita. Maka segala gerak-geri kita tu terjagalah. Kerana sebab kita ingat kata dia duk tengok tu. Itu dia. Habis itu, sebab tu dalam hadis Nabi, apa nama? Apa an ta'budallah ka'annaka tarah. Mengibadat kepada Allah seolah-olah engkau nampak dia. Itu isyarat kepada maqam musyahadah. Hati kita ingin nampak dia. Wa illam takun tara, kalau mu tak nampak dia pun, fa innahu yara. Dia duk tengok mu. Ni isyarat kepada maqam muraqabah. Orang duk di tahap tu dia dah naik kepada maqam muraqabah dah. Kita teka-teka ya. Duk ingat kata tu duk tengok tu, teka-teka. Bukan sikit benar. Dalam sehari. Tak itu ke? Yalah tak? Tu sikit sungguh. Kadang-kadang tak ada. Selain satu hari 24 jam tu, dalam semaya ke apa pun tak ada ingat kata dia dah tengok. Tu. Maka dituntut kita hasil perasaan itu. Wal iksaru min zikrihi, atau kepada al-masyu. Dan dituntut pula akan iksar. Apa iksar? Membanyak. Aksara yuksiru, iksar ni membanyakkan. Membanyak gapo? Min zikrihi, akan mengingatnya. Min tulis ta'diyah. Kerana aksara ni yang muta'di dengan min. Kadang-kadang muta'di dengan diri dia. Aksarahu, aksara minhu, yang mari dengan dua sirah. Maka min tu min ta'diyah. Zikrihi tu kira jadi maf'ulun bih ya. Bermakna apa? Membanyak akan menyebut akan dia, akan Allah. Membanyakkan menyebutkannya. Zikrihi itu dua. Zikri ai bi qalbihi wa lisanihi. Kena kata gitu. Sebut akan Allah, ingat akan Allah dengan hatinya, dan sebut akan Allah dengan lidahnya. Jadi dua situ zikru tu. Ai bi qalbihi wa lisanihi. Tapi banyak zikir. Masuk dalam masjid banyak berzikir. Ni banyak buah pula. Banyak berzikir, baca Quran. Dan kasih ke dia sungguh kena banyak sebut. Man ahabba syai'an aktsara min zikri, Nabi kata. Siapa lagi kasih kepada suatu, siapa dia cinta dan kasih kepada satu benda, aktsara min zikrihi, membanyak ia akan sebut benda tu. Kalau dia kasih gapo, dia banyak kecek. Kita duk kasih harga gapo. Duk berkenal barang tu. Oh, sebut semua nak beli. Dia sebut semua hari-hari. Moga duk kasih ke benda tu. Kasih kepada kebun, sebut semua hak kemudian. Siap gini. Moga duk kasih ke benda tu. Kalau kasih kepada Allah akan sentiasa sebut nama dia. Kasih ke Nabi Muhammad sentiasa salawat kepada dia. Man ahabba syai'an aksara min zikri.
biqalbihi wa lisani. Tengok hadis Nabi Abu Nu'aim dan Dailami riwayat hadis tu daripada Siti Aisyah. Tu. Maka kata dia kena banyakkan sebut nama Allah Taala dalam masjid. Pergi wasbah, baca sudah kadang-kadang wasbah dia mau gantung siap dah dalam masjid. Ambil mari. Kata dia taklid dik lah yang mau boleh kocak. Bawa klik rumah. Dalam masjid dia mau gantung sakut wasbah dah. Pergi hak tu, duk ngatik, duk berzikir. Tu, masuk dalam masjid. Wa habsun nafsi 'anis syahawati. Atau kepada dulu tu lah al-masyu tu juga. Jadi fayutlabu, maka dituntut, disuruh gapo? Habsun nafsi. Habsu ni gapo? Sekat, menahan, tahan an-nafsi akan nafsu. Menahan akan nafsu. Tahan akan nafsu kita. Habsu tu an, tak luk molek. Menahan anisyahawati, menahan daripada asyahawat, segala yang diingin, segala perkara yang diingin akan dia. Asyahawat jamak daripada syahwah. Asyahawat bimakna an mustahayat, segala benda yang diinginkan. Hak besi nafsu ingin nak tahan tu guna masjid tu tempat hak kita boleh tahan nafsu kita. Senguti je dia. Tu. Habis itu, masya-Allah lah. Ni sunat belaka kita buat bila kita masuk masjid. Guna tempat tu tempat ibadat kita. Serabut-serabut masuk masjid. Serabut-serabut masuk masjid. Serabut-serabut masuk masjid. Nak tenang dalam tu. Nak tenang hati dalam tu. Tu. Sahabat Nabi bila ribut sejid belaka. Bila ribut mari, bila angin kuat lari masuk sejid belaka sahabat. Situ tempat aman, tempat selamat. Tu duduk dalam masjid Nabi. Ribut mari kuat tahu mana. Tu bila bala datang barang besar, masjid lah tempat dia. Tempat dia tu. Tu dia. Maka kita ni kalau mari bala-bala kena dalam ngagi sejid. Duduk dalam sejid. Situ tempat selamat. Kalau Allah Ta'ala turun bala sekalipun, situlah tempat yang Allah Ta'ala rahmat lagi. Boleh nyata pada tsunami bau ni, di ikut Krabi mana-mana, nyata sungguh. Allah, Masya Allah. Habis di Phuket tu kita pergi tu, Allah, tsunami dulu. Rumah tepi masjid ni, habis. Ni, air sampai perabung. Kipas tu karat habis, air laut naik. Tapi masjid tengah tu, tak ada apa. Tak ada bekas sikit, tak ada. Di patah ke apa, Kemalang mana. Duk pergi belakang dulu. Tu pergi di Panggar boleh tengok. Masya-Allah. Di Kok Pipi, masjid saja. Banyak mana Mak Saleh masuk Islam ketika tu. Mak Saleh ni dia rong-rang tepi masjid. Rong-rang saja. Cuma tsunami lari masuk masjid agak Mak Saleh pun. Tekan dalam masjid tu dia nampak air dia pecah baik. Air tak masuk. Masuk Islam lapuk dalam masjid. Tu dia nampak belah. Orang duduk atas bukit dia nampak air dia belah. Bila masuk masjid tu air tak masuk. Masya-Allah. Hak ni nyata dengan mata sendiri. Teka tu penuh masjid setah kat kapal. Lipoh. Subuh ni supaya maak dah. Masa tu. Lepas pada tu tu lagu tu je. Masjid di tempat dia, tempat mulia, tempat selamat. Tu habis itu pelik semua kita tengok. Masya Allah, tak sekut rumah tepi rumah ni dekat masjid ni. Ni rumah tu, ni rumah tu. Air siapa hantar tu. Ya nampak bekas lah. Air surut dah tapi nampak. Tapi sejid tak ada, kosong. Tak ada bekas. Cuming pun tak pecah. Tak ada gapo ni masjid. Masya-Allah. Wak tepi tu, hacau ke? Tok Cha lari atas bukit pergi. Tok Cha. Tu ada masjid wak dekat ke dengan masjid dekat atas bukit.
Tu kita pergi tengok sendiri masa tu. Maka masjid ni tempat yang berkat. Maka kita kena jaga adab dia lah. Jaga adab dia yang molek. Tu. Wajtinabul khusumati, atau kepada al-masyu lagi. Maka dituntut juga akan kita tu daripada kita ijtinabul khusumah, menjauhi akan al-khusumah. Khusumah ni permusuhan ataupun perbalahan. Yang ada balah. Maksudnya jangan jauh akan tiap-tiap barang yang membawa kepada balah tu. Ijtinabul khusumah, ijtinabu kulli ma yuaddi ilal khusumah. Tu suruh jawab tu sebenarnya. Ijtinabu kulli ma yuaddi ilal khusumah. Menjauhkan akan tiap-tiap barang yang membawa ia barang tu ilal khusumati, membawa kepada perkelahi dan balah. Janganlah benda gapo saja yang membawa kepada kelahi balah, jangan. Salah satu daripadanya berbahah. Ada dia duk bahah. Oh, tu bahah. Lagi aku tak boleh. Kalau aku bahah nak jadi ku. Nah, tagi. Maka jangan. Apa saja aku ni tak boleh ni. Kalau duduk dengan datuk tu siap. Ada dia ajak kecek mula-mula ya. Sepatah dua mani. Tak lama. Tak lama nak jadi kot rupa lain kau ni. Maka tak boleh masuk dulu lagi dah. Duduk dekat dengan dolah tu. Dolah duduk tepi tu. Kita ni jenis tu dah. Jenis macam gimana tu tak boleh. Tiap-tiap benda yang membawa kepada khusumah dalam masjid kena jaga. Wa alla yang taqila min makanihi illa lihajatin. Atau kepada al-masyu lagi takwil masdar tu. Wa alla yang taqila, dan bahawa tidak berpindah ia seorang. Ia tidak berpindah, tidak alih min makanihi, daripada tempatnya, tempat bagi seorang tu. Tempat yang dia buat ibadat tu, ya semaya manu, yang dia pindah pergi katalah. Tu yang dia pindah pergi. Jangan pindah daripada tempat dia. Min makani ai ila makanin ukhra lah. Kena kata gitulah dah. Ila makanin akhar. Kena kata gitu. Wa alla yang taqila min makani, jangan bahawa tidak berpindah ia seorang daripada tempatnya, yakni ila makanin akhar, kepada tempat yang lain. Jangan duk beralih kata. Dia duduk situ, semaya sudah, duduk situ. Duduk situ. Kerana bersabit pada hadis kan Nabi kata selama mana hamba tu duduk pada tempat yang semaya, Allah Taala malaikat tu minta rahmat bagi kita semua. Sehingga ya walih pak tu betul. Dia walih tempat tu mula betul. Tu malaikat ya walih nak pergi semaya tempat lain pula. Tak apa. Rahmat datang pula. Dia walih jalan kat tu hak tu makruh. Ledek tu dah tempat tu. Lebih lagi dia mau buat amal ibadat, kita duk gelewak berjalan, dia mau tu tak boleh. Tu min makani illa malikan, kalau nak berpindah ke lihajatin, malaikat kerana ada hajat, kerana ada keperluan yang dibenar oleh syarak. Nak buat gano, nak pergi qada hajat, nak ada macam-macam. Nak pergi buat apa, dapat najis, cicak jatuh, kita kena buat. Wajib atas kita kena ambil kita tahu, kena menyucikan tempat tu, kena berpindah tempat. Tak ada apalah. Hak tu ada hajat. Tapi dengan tak ada hajat tu makruh lah duduk rata-rata. Duduk tempat tu. Duduk tempat tu. Tu dia. Habis itu kemudian kata wa alla yang yunshida. Betul lah. Boleh baca dua tu. Wa alla yang shida. Dalam hadis sebut ni ya nasyada ya. Nasyada yang syidu nasdan. Hadis sebut. Tapi dalam hatu ulama kata boleh baca dua juga. Yung shidu boleh, yang shidu boleh. Wa alla yang shida ataupun yun shida. Gi kepada wazir af'ala boleh atau fa'ala pun boleh.
atau situ atau pada al-masyu, dan bahawa tidak yang syiddah, kita sedap yang syiddah itu dengar oleh Syekh macam yang syiddah, dan bahawa tidak mencari ia seorang yang cari gapo dhalatan, tidak mencari ia akan barang yang hilang. Dhalatan ni barang kehilangan. Dhalun asal makna sesat dia, barang sesat. Asal makna dhalun ni lemu kubah hok pasal sesat jalan tu dhalah asalnya. Tapi ulama kata maksud dengan dhalah ni semua barang hok hilang, maksudnya dhalah belaka, barang yang hilang. Jangan cari barang hilang dalam masjid. Mazhab kita Syafi'i makruh. Kalau barang tu hilang duk cari, nampak dah baik duit ke apa? Nampak tak jah? Nampak tak? Duk musim mutarata le sejid yang ni. Dalam hadis sebut Nabi kata Nabi suruh kata lagu mana dalam hadis? Nabi kata kalau kamu dapat akan seorang yang duk cari barang dalam masjid, menjawab la apa dia dalam hadis kata tidak at-takhliq oleh Allah Taala. Mengsuruh kecek lagu tu widrah. Itu tak witmu lah. Nabi suruh kata lagu tu lalu. Tuhan tak boleh temu dah. Mau cari sini. Tuhan tak boleh temu dah. Kerana apa ulama kata Nabi larang? Kerana masjid ialah tempat yang dibina untuk ibadat. Nabi kata, fa innal masjida la yubna li hadza. Masjid bukan dibuatkan untuk benda ni, mari duk cari duk jajah barang ni. Bukan. Masjid tempat ibadat. Maka duk buat cari. Sebab tu kalau barang hilang pun kena temu tok imam. Barang macam hilang tu. Kalau temung lah. Kalau temung tu tolong kutip we dek. Kulit taruh we. Ada hilang. Ning nampak dah apa? Hak ni apa? Demo duk maya kata. Nampak tak? Apa? Duit 5 kek ni. Nampak tak? Tu. Duk kata-kata makruh, mazhab kita Syafi'i makruh kalau tidak mengganggu orang yang sembahyang. Tapi kalau mengganggu orang haram. Duk cari tanya gitu. Mazhab kita Syafi'i tak boleh duk cari barang lah tu. Ni apa tu lagi? Orang hilang ke apa? Istilah sejak lah. Nampak tak weh? Mana nampak ada anakku ni? Duk mana? Kalau nak cari pergi luar sejak. Tak mari duk gongang-gongang dalam masjid. Pergi duk luar. Siapa yang nampak adik duit ambo? Jatuh dalam masjid tadi. Siapa yang nampak adik anak ambo? Sesak gigok anak berat dah. Kalau temung, tolong taklid luar. Pergi luar. Nak lepong pergi luar. Jangan mari dalam ni. Dalam ni bukan tempat dia. Dalam masjid bukan tempat dia. Ni kan Datuk email pun tak kerti kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bakat tadi cari belakang weh. Bakat cari belakang. Barat hilang weh. Tok email sendiri punya dah. Tu. Kena usaha. Maka makruh tu. Makruh. Tidak boleh nasydud dhallah. Nasyud dhallah tu makruh. Masa kita Syafi'i, maka tidak mencarikan barang yang hilang. Bukan dalam hadis Nabi suruh kata tak temu dah. Tu kalau orang mari cari-cari tu, kita kata lalu dah. Pergi derah-derah. Tak jumpa dah. Kata lagu tu. Tak temu dah. Kata lagu tu. Tak temu dah, tak cari. Tak jumpa dah. Tu. Bukan tempat dia. Lepas tu satu jenis lagi mari duk minta dekah sejak. Tu satu macam pula tu khilaf ulama pula. Khilaf pula. Boleh ke tak duk minta-minta lagu tu. Dalam masjid. Tu dia. Tempat ibadat ke? Tempat ibadat. Wa alla yarfa'a sautahu bihadratin musallina. Atau kepada al-masjid belakang tu. Dan bahawa tidak angkat ia seorang. Tidak angkat sautahu akan suaranya. Suara bagi seorang tu. Jangan angkat suara. Yarfa' tu bihadratil musallin. Mengangkat itu di hadapan. Jadi pada hadapan
orang-orang yang sembahyang, musallin, segala orang yang sembahyang. Yang dia angkat suara, pederah suara depan orang sembahyang. Jangan kata kecek biasa. Baca Quran tu tak boleh dah. Pederah orang duk sembahyang. Bila orang yang masuk sembahyang, kita dah baca Quran, kena slow suara kita. Kalau nak baca dia pergi bucun lagi. Tu. Tahu Quran tu makruh dah duk pederah suara. Pakai cek biasa. Duk buah. Tak boleh. Alla yarfa'a sautahu bihadratil musallin. Wa alla yamurra baina aydihim. Ni ialah juga. Dan bahawa tidak lalu ia seorang. Orang yang masuk dalam masjid tu jangan lalu, jangan litah, maksudnya yang murun litah. Bahawa tidak melintas ia seorang. Lalu dan litah, lalu lintas tak apa sekali lalu litah. Bahawa tidak lalu lintas ia seorang baina aidihim, di hadapan, asal baina antara aidi tangan, antara tangan mereka, antara tangan ni depan. Tidak lalu di hadapan bagi mereka itu al-musalli. Jangan lalu ke depan. Jangan lalu ke depan. Dia mau duduk semaya, kita lalu litah depan tu jangan. Apa hukum? Makruh lalu. Lebih lagi kalau ada sutrah dah, haram lalu. Dia mau duduk tak sutrah dah nak semaya. Dia sunat ke? Tak sutrah depan. Kita buat lalu cang, haram. Dan boleh tuai orang semaya tu tolak teka tu. Pak. Takdir kata pergi tolak, gerbah mati, tak ada kena kisah. Lagi tu. Mari lalu apa sini? Tu bukan tepat. Kalau rebah patah gigi, tak kena bayar. Gitu lalu ke depan orang masjid. Boleh kita tolak kita pop tolak molek lah lama tu. Tu jadi kot lain pula kita nak semaya molek cara tolak ya ada pula. Maka kalau ada sutrah haram lalu, kalau tak ada sutrah makruh lalu depan orang semaya. Ni ulama kata itisna masjid haram tak apalah. Waktu diharuhkan yo getak sangat orang ramai-ramai. Tak lalu nak pergi lagu mana. Lebih lagi duk sah depan ni pula. Lakau pala ya. Ni kita sendiri ni ya. Ada kita semaya dia mau lakau pala mai ya. Duk mai ada sujud de grup odo. Nak pergi dah. Nak kata tak boleh. Dalam Masjid Haram di hadapan Kaabah tu. Waktu di itisno lah. Di itisno. Habis itu dah wa alla yastaghila bi san'atin wa alla yakhudha fi kalami ahli dunya liyaslama min al-wa'idil warid fi qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti fi akhir zamani nasun wallahu subhanahu wa ta'ala alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع نسألك علوما نافعا ورزقا طيبا عميقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه على تشيسه والحمد لله في البدء والتناهي كثيرا دائما محبة نسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كلا وأخلا أن أتقياء علماء نظى بالخير ونكفى كل شر وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل